Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari, petang ataupun malam sekalipun untuk awak semua. Jadinya pada minggu lepas kita dah belajar pasal analisis, triangulasi, kita dah juga tengok macam mana kita nak hantar KPI kita sama dengan kita punya matlamat tujuan untuk kita punya company lah. Jadinya untuk subjek yang last ataupun topik yang last sekali, kita akan belajar mengenai laporan jualan atas talian. Sama sahaja seperti laporan-laporan sebelum ni, ada dua jenis juga, ada rutin dengan tidak rutin. So saya rasa dia tidaklah seberat mana, hampir sama, cumanya kita akan melalui sistem dan kita akan melalui online. Okay? So, ada dua agenda sahaja pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai macam mana nak menulis laporan penilaian jualan sendiri, dan satu lagi, prosedur menghantar laporan kepada pihak pengurusan. So, kenapa ini penting? Sebabnya ini adalah cara awak nak tahu, laporan-laporan inilah bukti yang mengatakan awak dah buat sesuatu kerja untuk mencapaikan matlamat jualan yang ditetapkan oleh company lah. So, kita pergi yang pertama lah, kita kena kenal dulu apa itu laporan jualan. So, basically laporan jualan ini adalah satu satu laporan yang menilai perkhidmatan sedia ada, memberi penjelasan tentang jumlah kuantiti yang dijual dalam tempoh yang ditetapkan, dan untuk memberi maklumat tentang aset dan research and development R&D berkaitan produk yang dijual atau perkhidmatan yang disediakan. So ini adalah fungsi-fungsi biasa yang kita pernah dengar, dan itulah kenapa kita nak ada laporan. So that's why kalau awak tengok kan, semua benda ada laporan, ada kertas cadangan. So itu adalah satu proses untuk awak tahu daripada awal sampai habis dan apa dia punya outputnya. So, apa faedah kita buat laporan jualan ni? Yang pertama, faedah dia adalah memberikan kepelbagaian yang tinggi, memberikan maklumat terdahulu tentang prestasi jualan, untuk memberi keyakinan kepada jual-jual semasa bertemu dengan pelanggan. So, laporan jualan ni bukan digunakan untuk bagi tahu bos sahaja, tapi sebenarnya dia adalah untuk kita tengok dengan prestasi kita terdahulu. That's why kalau korang boleh pergilah dekat mana-mana laporan syarikat kan, laporan tahunan, dia akan sediakan daripada tahun 2000 berapa sampai tahun yang terkini. Itu semua adalah untuk kita tahu dekat mana sebenarnya kedudukan syarikat, financial syarikat, ataupun dia punya prestasi untuk satu syarikat tu. So, ini juga memberikan keyakinan yang syarikat tu dah kukuh, syarikat tu dah lama di pasaran dan boleh dipercayai oleh pelanggan dalam masa yang sama. Dia juga boleh membina, kita boleh panggil dia membina rasa percaya terhadap company tersebut dan produk tersebut. Bila kita rasa percaya pada company atau produk, barulah kita akan beli. Same goes lah masa kita dekat luar sekalipun, kita nak tengok orang lain pakai dulu baru kita pakai. Itu adalah kenapa laporan ni perlu ada. Jadi seterusnya kita akan tengok pula ciri-ciri laporan penilaian kendiri. So, untuk laporan penilaian kendiri ni, dia ada beberapa benda lah yang kita boleh tengok. Yang pertama, kita kena jelaskan semua objektif jualan dengan jelas. Maksudnya kita kena gunakan SMART goal lah untuk jelaskan apa objektif yang kita nak capai untuk jualan kita. Seterusnya, menyatakan pencapaian jualan tertinggi. Kita sebenarnya penilaian ni tak payahlah nak panjang sangat. Dia hanyalah yang utama sahaja. Maksudnya kita akan tengok, kita akan pilih pencapaian yang paling tinggi bulan berapa, dan kita akan tengok yang paling rendah. Kenapa kita buat macam tu? Baru kita tahu yang apa strategi yang digunakan oleh bulan tu, dan kita boleh apply untuk bulan-bulan yang lain supaya sales tu tinggi. That's why dia ambil pencapaian tinggi. Dan apa yang kita perlu elak semasa kita buat jualan yang paling rendah tu lah. Okay, seterusnya, menyatakan dengan jelas mengapa pencapaian tinggi. Mesti ada sebab, mesti ada akibat daripada semua yang kita lakukan kan. So, kita kena tahu kenapa wujudnya pencapaian tinggi kita tu. Adakah disebabkan promosi kita yang berjaya? Adakah sebab oleh pemasaran yang kita lakukan tu agak tip-top, agak hype macam tu. So, kita kena pastilah di situ. So, seterusnya, menekankan tindakan atau tingkah laku yang penting dalam kejayaan. Seterusnya, cabaran yang pernah diatasi. Dan akhir sekali,
Cadangkan pelbagai cara untuk meningkatkan prestasi anda dan syarikat pada masa akan datang. So, ni semua adalah kita panggil satu ciri-ciri macam mana kita nak tahu dia adalah laporan penilaian kendiri. Dia berbeza sedikit dengan laporan jualan, di mana kalau laporan jualan tu dia lebih kepada kita nak memberi ketahuan berapa kita punya sale untuk bulan tu, untuk setahun. Tapi bila kendiri ni dia adalah untuk orang tu sendiri. Itulah beza dia. Jadinya data penilaian jualan kendiri. So, key performance index ataupun key performance indicator adalah penting bagi memastikan pencapaian syarikat bertambah baik dengan cara membantu melakukan penilaian prestasi agar syarikat sentiasa berada di dalam trek perniagaan yang betul dan mencapai sasaran pendapatan yang dikehendaki. So, ini adalah benda yang biasalah kalau kita ada KPI, kita kena ada KPI kan. Okay, so that's why lah kita gunakan KPI untuk tahu tahap kita tu dekat mana. So, cara menentukan KPI sekiranya syarikat kita kecil. Yang pertama kita kena tentukan gaji pekerja. Semua pekerja dia ada kelayakan yang sendiri dan kelayakan tu adalah gaji yang diberi tu adalah based on kelayakan. Dan masa yang sama kita kena tentukan juga KPI dia. Adakah KPI dia tu bersesuaian dengan gaji yang diberi? So itu semua kena tengoklah sebelum kita bagi gaji dekat dia dan bagi kerja KPI yang perlu dicapaikan lah. Seterusnya kita kena tentukan utility syarikat. Kan kita nak menuju kepada matlamat syarikat iaitu mendapat keuntungan. So kita kena kira apa benda, berapa ringgit utility yang kita perlu bayar. Okey. Seterusnya kira kos dan keuntungan satu produk. So adakah kos, adakah keuntungan tadi boleh cover utility, boleh cover gaji gaji pekerja? Adakah dengan gaji yang kita bayar tu boleh adakah dengan produk kita tu boleh cover semua yang tadi? Seterusnya kira pulangan modal. So bila kita tahu keuntungan, kita tahu kos, berapa return modal yang kita boleh berikan. Adakah kita boleh buat lagi produk ataupun kita boleh keluarkan lagi produk yang baru. Okey. Seterusnya tetapkan KPI. Barulah kita boleh tetapkan KPI bila kita tengok langkah 1, 2, 3, 4 ni, barulah KPI boleh dilakukan. Sebabnya baru kita tahu apa sebenarnya kita nak capai dan apa cara yang boleh kita buat pastikan untuk capai sasaran kita tu. So, penulisan laporan jualan kendiri. Antara sistem prestasi penilaian jualan yang boleh digunakan adalah Customer Relationship Management, CRM. Salah satu perisian yang mempunyai CRM adalah dari Office Central. Office Central ni dia adalah aplikasi web yang dibina khas untuk syarikat industri kecil lah dan sederhana untuk bantu mereka menguruskan syarikat mereka dengan baik. Untuk mengakses sistem ni, para pengguna boleh menggunakan Chrome ataupun Mozilla Firefox atau mana-mana internet browser yang bersesuaian. So sebenarnya Office Central ni bagaikan satu apps lah, apps untuk tengok apa kedudukan syarikat kita dan sebagainya. Tapi dengan kehadiran teknologi kan, dengan kehadiran kita panggil AI sekarang ni, saya rasa banyak lagi CRM yang berjumpa. Contohnya kita ada StoreHub, kita ada cash flow, cash apa semua tu, post dan sebagainya. Kita ada juga untuk HR, kita ada kaki tangan, kita ada macam-macam lagi lah sebenarnya. So itu semua adalah salah satu CRM yang kita boleh lakukan. So mari kita tengok contoh perisian untuk Office Central. Jadi Office Central ini adalah dashboard dia. Dia akan tunjukkan setiap tahun mana kita punya kedudukan keuangan, kedudukan keuntungan dan target kita. So macam kita tengok sini, kita ada target warna hijau dan kita punya actual. So kalau lebih tu baguslah, dia melebihi KPI. Kalau kurang tu dia teruk lah macam tu. Okay. So ini adalah potential di mana kita boleh tengok senarai projek, senarai jualan yang potensi untuk syarikat. So mostly dalam projek ni dia lebih kepada prospek kita. Dia akan tengok siapa yang kita boleh jadikan customer kita. Dan ini pula adalah graf potensi jualan syarikat pada sistem Office Central lah. Dia lebih kurang macam yang target tadi. Cuma ni dia tengok kita punya performance tinggi ke rendah ke. Okay.
Dan kita ada juga KPI. KPI ni adalah untuk nak tengok kita punya sales percent, untuk kita punya pekerja capai tak atau tidak untuk kita punya jualan kita tamat kita tadi tu. Okey, ni contoh staff KPI. Jadinya kita nak pergi pula kepada prosedur menghantar laporan. So kita tak boleh nak hantar laporan kepada bos, kepada orang atasan macam tu je. Nah, ambil. Tak boleh. Kita kena pastikan ada langkah-langkah yang kena ikut. Yang pertama, boleh cumanya face to face. Kalau awak di syarikat besar, mungkin awak kena pass dekat PA dia lah. Kalau awak dekat syarikat IKS, dekat syarikat biasa, boleh je bagi terus dekat bos awak. Ataupun melalui email. Kalau mostly sekarang ni saya rasa kita banyak guna email kan. Okay. So, cara menghantar laporan menggunakan email, yang pertama kita kena namakan email kita dan kita kena spesifikkan keperluan. Lepas tu dan kita kena bersikap ramah, kita kena terus ke point utama dan pastilah pendek. Sebab laporan ni sifat dia bila kita hantar ke pihak atasan, dia tak boleh panjang. Sebabnya diorang hanya mementingkan beberapa perkara je, yang lain dia tak berapa nak tu sangat lah. Okey, nombor 6, berikan mereka maklumat yang tepat, lampirkan semua dokumen yang diperlukan, pastikan pihak atasan tahu apa yang anda ingin sampaikan, jangan terlalu tutup-tutup macam tu, okey. Jika ada masalah, fikir penyelesaian, lampirkan segala-gala yang perlu dilampirkan lah. Okay, 11, gunakan perenggan yang mudah dibaca. Kalau laporan tu maklumat dia hanya maklumat dan tidak memerlukan respon, tak payahlah minta respon dan sebagainya. Seterusnya, kita ada mengesahkan email, ucapan terima kasih dan akhir sekali hantar email. So, penilaian perlu dibuat oleh orang atasan. Yang pertama, orang atasan perlu menilai kecekapan tugasan yang diberi, ilmu dan kemahiran pekerja, disiplin kepatuhan, keterampilan, perhubungan awam, sikap dan daya usaha, kerjasama dan team building, berdikari, kepimpinan, tanggungjawab dan pencapaian dan hasil yang diberikan oleh pekerja tersebut. So ini semua adalah penting untuk satu syarikat, untuk satu bos lah, untuk tahu kat mana tahap dia punya pekerja sebenarnya. That's why lah ada ni penilaian yang awak tengok dekat depan ni sebagai satu titik untuk diorang tahu apa yang perlu dilakukan. Okay? Dan terima kasih. Okay, so dah habis untuk CO5. So saya harap semua orang tak ada masalah lah untuk kita punya untuk kali ni. Saya harap semua orang faham sebab dia adalah benda yang sama sebelum ni, cumanya dia adalah dalam bentuk online sahaja. Dia still lagi berformatkan, berpaksikan yang sebelum ni. So saya harap korang faham dan insyaAllah boleh jawab nanti menggunakan apa yang telah dibelajar. Itu sahaja. Terima kasih.